اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4 baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 4 baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib pula atas mukallaf, wajib sebagai wujub aini, sebagai wujub aini, wajib mengetahuikan dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz yang harus. Dan yang jaiz yang harus itu wajib sebagai wujub aini, mengetahui dalil, wajib supaya tiada jadi ia mukallaf muqallid. Siapa muqallid? Iaitu muqallid orang yang jazam, orang yang pegang kejak, pegangan yang putus ia dengan perkataan orang yang lain, dengan ketiadaan mengetahui dalilnya. Dan wajib pula atas mukallaf, wajib sebagai wujub aini, wajib aini, wajib mengetahuikan dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Dan wajib pula, wajib pula, dia satu dia terjemah dengan pula, satu dia terjemah dengan juga. Bahasa Arab disebut aidan, tu bahasa Arab, aidan. Tapi kalau terjemah pula lain makna juga, lain makna tu. Kalau terjemah dengan juga lain makna. Pula ni berulang perkara yang sama. Ini dari segi bahasa ni. Juga lain-lain tapi serupa. Faham tak ni? Pula berulang yang sama. Juga lain-lain tapi serupa. Tu kan? Mari pula. Mana apa tu? Mari juga. Sama makna. Mari pula dengan mari juga. Sama. Mari pula ni orang yang sama, mari sekali lagi. Mari juga ni orang lain-lain tapi serupa, sama-sama mari. Mana ni? Dia mari pula makna orang yang sama, mari sekali lagi. Kalau kata mari juga, orang lain tapi sama, pada sama-sama mari. Sekarang ni yang terdahulu wajib atas mukallaf mengetahui sifat Allah.
wajib atas mukallaf mengetahui sifat Allah. Di sini wajib atas mukallaf mengetahui dalil. Yang terdahulu, wajib atas mukallaf mengetahui akan sifat Allah. Sekarang, wajib atas mukallaf mengetahui akan dalil bagi sifat Allah. Berulang benda yang sama? Tidak. Lain-lain. Yang terdahulu mengetahui sifat. Yang sekarang mengetahui dalil bagi sifat. Lain-lain. Tapi serupa pada kata wajib. Mengetahui sifat Allah, wajib atas mukallaf. Mengetahui dalil bagi sifat Allah, wajib atas mukallaf. Lain-lain. Tapi serupa pada kata wajib. Jadi kalau sini kok pulak dengan makna jugalah. Dan wajib juga ni serupa seperti hak mana? Seperti yang terdahulu, wajib atas mukallaf mengetahui akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wajib atas mukallaf mengetahui dalil pula bagi sifat tu. Ada. Gitu je lah. Tapi kalau bubur pulak pun tak ada apa-apa. Tapi cuma kalau kita tengok pulak ni jadi je macam sama hak sebelum. Tak. Hak sebelum wajib mengetahui akan sifat Allah. Hak sekarang wajib mengetahui akan dalil bagi sifat Allah. Kita mengetahui sifat Allah. Allah ada. Wajib. Kemudian setakat tu je. Dalil Allah ada. Dalil Allah ada. Wajib juga kena tahu. Kita mengetahui sifat Allah. Allah bersifat dengan kudrah, kuasa. Setakat tu je. Tak. Bukan setakat mengetahui Allah bersifat dengan sifat kudrah. Wajib juga kena tahu dalil sifat kudrah tu. Mana jugalah kalau ke sini. Jadi mengetahui akan sifat dan mengetahui akan dalil bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib pula ini juga atas mukallaf. Mukallaf yang terdahulunya mereka yang diberati hukum syarak, ada perintah agama, kena perintah agama atasnya dan larangan agama. Yang mana mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Sampai umur serta akal dia molek dipanggil mukallaf. Ditaklifkan syarak. Ditaklif ni diberati oleh syarak, oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baligh serta berakal, dia kena. Hak ni wajib. Hak ni jangan, hak ni larang ni. Siapa yang ditaklifkan, yang diberati pada buat dan pada tinggal ni? Orang yang baligh serta berakal. Orang baligh serta berakal tu mukallaf. Sebagai wujud aini, wajib ada dua. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Wajib kifayah tu lah. Ada wajib fardu ain, ada wajib fardu kifayah. Ni wajib aini. Wajib atas tiap-tiap seseorang yang mukallaf. Wajib aini ni wajib atas ain. Atas satu masing-masing. Wajib atas individu masing-masing. Adapun wajib kifayah. Kifayah ni makna memada. Mana kalau seorang tu tahu, orang kawasan tu tak tahu, tak salah, tak berdosa dia. Tu wajib kifayah. Ni kita maklumlah. Macam semayang 5 waktu. Wajib aini. 1000 orang semayang. Kita seorang je dok. Dosa kita. Adapun semayang jenazah. 1000 orang ada. Seorang je semayang. Hak 1000 tu lepas dia dosa. Ada ni. Hak semayang 5 waktunya. 1000 orang semayang belaka. Kita seorang je dok. Dosa masing-masing tu. Adapun semayang jenazah. Fardu kifayah. Mana apa? 1000 orang, seorang je semayang. Dia tak syarat berjemaah. Dia tak syarat berjemaah.
Makna semayang seorang sungguh-sungguh. Seorang sungguh, tak ada makmum pun. Seorang dia je semayang. Maka hak 1000 orang hak tak semayang tu lepas daripada dosa. Tapi boleh pahala kepada hak seorang tu lah. Hak 1000 tu tak boleh pahala. Cuma hak 1000 tu tak kena dosa. Bukan kata orang lain boleh tupang boleh pahala, bukan. Orang lain cuma lepas daripada dosa. Tu wajib kifayah. Ni wajib aini. Wajib atas seorang-seorang. Wajib pula ni, wajib juga ni, sebagaimana wajib mengetahui sifat Allah, mengetahuikan dalil pula atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Yang terdahulu wajib mengetahui sifat Allah. Sifat yang wajib, wajib kita tahu. Sifat yang mustahil bagi Allah, wajib kita tahu. Sifat yang harus bagi Allah, wajib kita tahu. Sekarang ni, tiap-tiap sifat yang wajib bagi Allah, tiap-tiap sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz, yang harus bagi Allah ni, tiap-tiap tu, tiap-tiap satu sifat, wajib kena tahu dalil. Dalil ni atas tiap-tiap satu-satu sifat. Dalil sifat wujud, dalil sifat kidam, dalil sifat baqa. Kena tahu satu-satu tu. Depan dia akan ceritalah pula. Hak dalil ni, dia ada dalil ijmali, depan dia akan cerita dalil tafsili. Dalil ijmali ni macam terdahulu saya ulang-ulang kali dah sebut. Satu dia panggil ijmali, satu dia panggil tafsili. Ijmal ni secara kasar, tafsil ni secara halusi. Ada kan kita dulu kan, satu ijmal, satu tafsil. Kena dia istilah ilmu ni kena ingat lah. Sebab kadang-kadang orang mengajar ni pun dia terlepas pandang juga. Disebut ijmal, tafsil, ijmal, tafsil. Kita dak kenapa? Dak ubah perut apa? Tak ubah perut. Hak tu bukan duk perut tu, ilmu tu. Hak duk perut nasi. Ilmu ni dak boleh di kepala dak boleh di kepala. Ni kata dak boleh perut dah jadi. Ni kita dak ubah di kepala kita, dak ubah di ilmu tu. Ijmal tafsir kata orang mengajar ni dia dak sebut dah. Dikira ijmal tafsir ni orang reti. Dah bahasa Arab. Dia dalam agama kita ni bahasa Arab belaka. Wajib, mustahil, jaiz, bahasa Arab belaka tu. Ada semua bahasa Arab kita ni. Tauhid, fiqh, tasawuf bukan bahasa Melayu. Tafsir, hadis, tu pun bukan bahasa Melayu. Semua bahasa Arab tapi dia jadi Melayu. Tapi memang dia bahasa Arab asal. Faham tak? Syarat, rukun, batal, sah. Bahasa Melayu ke ingat tu? Syarat, rukun, sah, batal tu bahasa Melayu. Bahasa Arab tapi dia jadi bahasa Melayu. Tapi nak cerita bahasa Arab belaka. Takbir, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Ingat bahasa Melayu? Bahasa Melayunya duduk antara dua sujud. Tu bahasa Melayu. Duduk antara dua sujud. Tu bahasa Melayu lah tu. Salam, tertib, bahasa Arab belaka tu. Memanglah sebab agama kita diturunkan dalam bahasa Arab. Memang kebanyakannya bahasa Arab, termasuk istilah-istilah ilmu pun bahasa Arab. Tapi walaupun bahasa Arab, kita jadikan macam hok dengar kata ijmal, tafsil. Mana kita mana ada di sini ni. Ijmal secara kasar, tafsil secara detail. Macam terdahulu cerita bab rukun iman. Beriman dengan sekalian malaikat. Sekalian itu secara ijmal. Bagi Allah, malaikat makhluk Allah yang paling banyak, yang paling besar. Kita beriman dengan semua. Itu ijmal. Tetapi secara satu-satu malaikat kena beriman dengan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, hak 10 tu. Tu kena beriman secara tafsil. Tafsir mana apa? Kena beriman dengan satu daripada 10 ni.
Tapi rukun iman bukan beriman dengan malaikat 10. Beriman dengan sekalian. Ijmal. Beriman dengan sekalian kitab. Sekalian. Mana kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ni 104 buah di setengah pandangan mengatakan itu semua kalamullah. Kita beriman secara ijmal. Secara satu-satu keluar Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Itu secara tafsir. Tapi bukan pak tu je kitab yang diturunkan oleh Allah. Hak pak tu secara tafsil. Kita wajib beriman dengan sekalian Rasul. Sekalian Nabi kan Rasul. Nabi Rasul ramai. Atau kita ramai-ramai tu semuanya adalah lantikan pilihan dan lantikan Allah Subhanahu wa taala. Hak kita wajib beriman secara satu-satu, hak Rasul 25 tu. Adam, Nuh, Soleh, hak 25 tu sampai ke Nabi kita. Hak tu wajib beriman secara tafsil, satu-satu. Didatangkan satu nama Adam. Kita ni akidah kita. Adam Rasulullah. Lut ni di akidah kita. Lut Rasulullah. Nuh ni duduk sini dah. Rasulullah. Syuaib Rasulullah. Ilyas Rasulullah. Ilyasan Rasulullah. Zulkifli. Zulkifli tu nama kawan kita orang Melayu. Dak, Zulkifli Rasulullah. Jangan dok kenal gitu pula. Zulkifli. Dia kan Zulkifli ni kan Melayu kan. Zulkifli ada juga. Dia je orang nak tahu L-E-E ke orang dia baca. Zaman dulu lah, sekolah sama dulu. Zulkifli. Tak ada Zulkifli Rasulullah. Tu nama orang Melayu. Dah ni. Dek sini dah ni. Tiap-tiap Rasul 25 ni dek sini dah. Kita mengetahui secara seorang-seorang dan kita beriman mereka Rasulullah. Cukup kan? Dan hati boleh ngapa. Kalau boleh ngapa lagi bagus. Boleh ngapa tapi orang tua payah nak ngapa ni. Tapi kalau tanya, Ayub Rasulullah. Yunus Rasulullah. Hak 25 tu wajib ni. Percaya seorang-seorang tafsil. Tapi rukun iman bukan beriman dengan Rasul 25. Beriman dengan sekalian. Tu secara ijmal. Hak 25 ni secara tafsir. Nanti ada dua pekat. Ni sama juga dengan dalil. Dia ada dalil ijmal, dalil tafsil. Ijmal ni dalil pendek sangat je. Apakah dalil Allah ada? Ada makhluk. Apakah dalil Allah sedia? Ada makhluk. Apakah dalil Allah kekal? Ada makhluk. Lepas tu kalau orang tanya panjang-panjang, minta maaf lah sudut tanya lah. Saya setakat tu je. Abang apa tu? Dalil ijmal. Cukup dah. Dan dalil terperinci boleh hurah pula satu-satu. Sebab apa? Ada langit bumi menjadi dalil ada Allah. Sebab langit bumi ni asalnya tak ada. Kemudian jadi ada. Kemudian apabila nak jadi ada, kena ada Tuhan yang mengadakan. Kemudian awak kata langit bumi asal tak ada. Awak tahu mana langit bumi asal tak ada? Kita dengan langit bumi mana dulu adanya? Kita dengan langit dan bumi mana dulu ada? Dulu langit bumi kan, kita lahir ada dah. Lepas tu pandai-pandai kita kata langit bumi asal tak ada. Ambil mana? Tahu mana langit bumi asal tak ada? Orang ngajar tu royak. Tanya orang ngajar tu. Mana dulu ada dia dengan langit bumi? Mana dulu ada dia dengan langit bumi? Dah lah kata langit bumi asal tak ada ni. Kena ada dalil pula. Ada dalil pula. Langit bumi ni asal tak ada. Baharu. Dalilnya, langit bumi ni gerak dan diam. Tu contohnya, berubah. Walaupun kita kata tak gerak pun, tak gerak, diam je langit. Tapi walaupun dia diam saja tak gerak, tapi terima gerak. Cuma sekarang dia diam. Jadi diam gerak tu adalah tanda baharu. Dalil baharunya adalah gerak dan diam. Berubah-ubah tu. Walaupun ada hak gerak sama, tak pernah diam. Mana gerak sama tak pernah diam? Air laut. Air laut pernah diam? Air laut tak pernah diam. Gerak sama. Walaupun air laut tak pernah diam, tapi terima tak diam? Terima, cuba kita cebok. Kita buat dah bekas. Tak ada dah gerak dia diam lah. Yelah memanglah air laut tu dia bergerak sama. Dia tak pernah diam, tapi terima diam. Langit walaupun diam sama, terima gerak. Itu dalil bahawa langit bumi itu semua tu adalah baharu. Panjang tu nak kena surah hurah tu. Tu dalil tafsili dia panggil.
dalil terperinci. Tu bukan wajib aini tu. Hak wajib aini dalil ijmali. Saya akan cerita di bawah. Pendek je, bukan dalil panjang-panjang. Kalau orang tekan tanya kita, tujuan dia nak tengok ilmu kita ke, tujuan dia nak suruh kita ni jadi celaru ke. Sebab ada orang ni kadang-kadang dia tanya nak supaya kita ni jadi menambah ilmu. Dia nampak kita duduk dengar semua, dia pun tanya kita. Bila dia tanya kita ni biar kita ni jadi macam bertambah ilmu. Ada orang dia tanya kita bukan tujuan situ, tujuan dia nak suruh kita jadi pening. Ni panggil suruh kita jadi pening. Ni salah belaka ni. Dia buat pertanyaan sendiri ni, ada pertanyaan yang sebenar, ada pertanyaan yang tak sebenar. Dia tanya, dia iktiraf, dia panggil apa? Iktiraf syaitan tu. Dia tanya, dia galang, dia soal, dia apa tu, tujuan dia nak mencelarukan. Ni tujuan nak mengelirukan. Ni pun orang no. Tapi kalau dia tanya, tujuan dia nak tengok, oh ni ilmu ada ni, fardhu ain baru ni, fardhu payah tak reti ni, contoh. Tu tak apa. Kadang-kadang dengan bertanya tu, orang tu boleh tahu tahap kita setara mana. Dan kita yang ditanya ni pun kita boleh sedar lah. Kita ni duduk senyap gitu, kita rasa macam reti dah. Bila orang tanya je, barulah, tak tahu situ tu. Lepas tu kadang-kadang orang yang tanya ni bukan orang tak tahu. Orang tanya soalan, dia tahu sangat, dia tanya. Dia tanya sebab apa tu? Biar terbuka, biar orang lain tu perasan retik. Kalau dok buat pertanyaan, kadang-kadang orang ni dia rasa macam dipandang. Bila tanya je, tak terfikir pun nak tanya gitu. Tapi benarnya orang tanya tu saya pun tak ada jawapan. Contoh, dia perlu juga pada pertanyaan soal tu perlu. Dalam belajar, dalam menyampaikan memang perlu pada soal. Tapi soal dengan tujuan tu, bukan soal untuk mengelirukan. Bunyi speaker lain tau. Tadi bunyi apa ni? Tadi tak kuat ke ni? Orang luar pun orang luar. Sekarang hot tadi, speaker tadi comel dah lah. Tapi ni bunyi macam gepa sikit tau. Ada speaker sini je. Mana hot luar ni okey lah. Dia kena tahu juga orang duduk luar. Orang duduk luar ni pun iyalah, ada orang uzur lah, ada orang apalah. Ada orang tak boleh duduk dalam ni, duduk seller. Balik nguruk aja opang dia. Dah duduk seller, nak gerak tak boleh, nak belunju tak boleh. Setengah orang dia tak boleh duduk gitu. Dia kena duduk bebas. Bebas ni duduk luar ni bebas sikit. Nak gerak, nak belunju, nak apa. Betul penting tu kadang-kadang setengah tepat. Speaker tak berapa molek. Kadang-kadang molek luar, kadang-kadang luar tak molek. Siang kat orang. Siang. Dah, mau duduk tunggu luar, lepas tu speaker tak bunyi. Jadi hak dalil, hak wajib aini mengetahui ni dalil ijmali, dia akan cerita di bawah. Jadi yang terdahulunya, permulaan agama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan bahawa mengetahui akan sifat Allah. Kemudian didatangkan pula apa dia pengertian mengenal Allah. Mengenal Allah dengan bahawa berpegang kejap jazam sebenar serta berdalil. Hak terdahulu. Ni dia hurah hak terdahulu ni. Yang terdahulu dikendaki dengan makrifah dan mengetahui akan sifat Allah adalah dengan bahawa kita mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati dengan pegangan yang sebenar serta dengan berdalil hati makrifah. Sekarang mengenal Allah permulaan agama, makrifah permulaan agama, dikendaki dengan mengenal Allah, dikendaki dengan makrifah adalah berpegang kejap di akidah. Tuhan ada contohnya, Tuhan kuasa contohnya,
Kemudian pegangan yang kejap tu sebenar. Allah ada sebenar. Allah kuasa sebenar. Kemudian berserta dengan dalil. Ni nak cerita dalil. Jadi selain daripada kita wajib mengetahui akan sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat haruf, serta kita pun berpegang di akidah kita akan sifat Allah, wajib jugalah kita mengetahui akan dalil bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ni mari masih lagi ni duduk di pembicaraan hak permulaan yang wajib atas mukallaf. Mengenal Allah dengan bahawa mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati, dengan pegangan yang sebenar serta dengan berdalil. Ini makrifah permulaan agama. Kemudian terdahulu apabila wajib atas mukallaf mengetahui akan sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah, didatangkan pula dengan apa dia wajib pada syarak. Sebab permulaan agama mengenal Allah ni wajib pada syarak. Kemudian mengenal akan sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, itu hukum akal. Maka didatangkan pula berkaitan dengan hukum akal. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Yang mana hukum akal ni melalui akal adalah wasilah, jalan kita kepada nak berpegang kejap ni, hak kewajipan syarak ni. Nak pegang kejap Tuhan ada, Tuhan kuasa, jalannya melalui hukum akal. Kena tahulah hukum akal. Cuma kadang-kadang kita ni kita kadang tukar antara hukum syarak, wajib akal, kita tukar. Tak ada kata bukan kata siapa ke akidah kita salah, tidak. Janji duduk sini dah. Memang kita percaya sepenuhnya, kita mengaku putus di hati Tuhan ada. Tuhan kuasa. Dalilnya ada makhluk. Siap dah tu. Mari mana jadi mau pegang Tuhan ada ni? Dia pun anda nak ceritalah. Wajib pada akal Tuhan ada. Mustahil akal Tuhan tak ada. Jadi kadang-kadang waktu tu kita tak pandai nak cerita. Tapi sebenarnya ada di kita. Kalau tanyalah. Kalau fikir kau akal, Tuhan mesti ada ke tak? Lah Tuhan mesti ada lah. Akal tak terima nak kata Tuhan tak ada. Langit bumi ada comel ni, tiba-tiba tak ada. Tuhan yang menjadikan akal tak boleh terima. Memang akalan kita gitu. Tapi kalau tanya kadang-kadang kita pun, mana kalau kita katalah buat peperiksaan belum tentu boleh jawab. Belum tentu boleh jawab. Mana? Buat peperiksaan. Apa? Tak jawab ABC. Dah ABC, orang ABC soalan apa gitu. Dan ni pakai jawab. Apa dia wajib pada syarak? Datangkan pengertian wajib pada akal. ABC tak ada. ABC jadi mudah. Tahu? ABC. Macam orang buat ni ujian nak dapat lesen memandu itulah ABC. Ayuh ABC patutnya. Tapi kalau tak buat ABC mengigau orang. Tak nak jawab. Mana kita boleh jawab ke tak? Belum tentu boleh jawab. Tapi ni sini cukup. Janji kita belajar je. Cuma kadang-kadang kita ni jadi wajib pada syarak, wajib pada akal, hukum akal tu kita tak berapa boleh cerita, tak ada masalah. Cuma dalam kitab kita ni dia tak datangkan satu lagi hukum, iaitu hukum adah dalam kitab kita ni. Hukum adah tidak didatangkan. Dia hukum ni adalah keputusan, ketetapan. Kalau kata hukum syarak, itu makna ketetapan Allah. Allah yang menetapkan hak ni mesti buat. Tu wajib pada syarak. Allah yang menetapkan hak ni mesti tinggal. Haram pada syarak. Tu hukum syarak. Hukum syarak dengan makna perkara tu kata wajib buat, wajib tinggal, syarak Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan. Adapun kalau sebut kata hukum akal, ni kita mikir kok ni. Kita fikir kok akal, kita pun memutus Tuhan mesti ada. Ini panggil wajib akal. Kita fikir kok akal, akal tak terima nak kata Tuhan tak ada. Ni panggil apa? Mustahil pada akal.
Kita fikir ikut akal. Tuhan kuasa kan. Nak mengada ke, tak mau mengada ke, boleh terima belaka. Ini panggil harus pada akal. Panggil apa hukum akal ni? Nilai kot ni. Nilai kot akal. Hukum syarak itu keputusan Allah. Allah letak dah. Hak ni wajib buat, hak ni mesti buat, hak ni mesti tinggal. Satu lagi hukum adah dia panggil. Hukum adah. Hukum adi. Hukum adah, hukum adi ni hukum keputusan. Adi, adah, kebiasaan. Hak kebiasaan. Adah. Bukan adab. Adab lain. Ni ain alif dal ta marbutah. Adah. Adab atau lain adab. Eja pun lain. Kita ke umi pun eja lain. Adab A-D-A-B. Adah A-D-A-T tau. Tapi kita adab tu sopan ke apa? Sopan. Adat istiadat tu ke apa tu? Dia lain adab tu. Di adab dipanggil al-khisal mahmudah. Perkara yang baik tu adab. Adab perkara yang baik. Jadi adab ni al-khisalul mahmudah, perkara yang baik ni hak wajib dipanggil adab juga. Hak sunat dipanggil adab juga. Bukan sunat je panggil adab. Hak wajib pun panggil adab. Sebab apa? Perkara baik adab kan. Ada. Di adab al-khisalul mahmudah, perkara-perkara yang baik tu adab. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab macam Hidayatus Salikin, dia tajuk adabul wudu. Adab wudu. Di dalam tu hak wajib pun ada, hak sunat wudu pun ada. Tapi tajuknya adab. Sebab apa? Sebab adab ni dia merangkumi perkara wajib dan juga merangkumi perkara sunat. Itu adab. Ini adah ni benda yang berlaku berulang-ulang. Tu adah. Jadi hukum adah ni hukum berpandukan kepada kebiasaan. Mana contoh kebiasaan dalam kitab Al-Misbahul Munir didatangkan hukum adah. Dia hukum adah macam hukum akal juga. Dia ada 3. Dia ada wajib pada adah, mustahil pada adah, harus pada adah. Wajib pada adahnya mesti berlaku berpandukan kepada hak lepas-lepas dah, hak biasa-biasa mesti berlaku. Contohnya makan banyak, hak lepas-lepas dahnya kenyang sama-sama, maka makan banyak wajib kenyang. Dia gitu. Makan banyak wajib kenyang. Allah kata wajib kenyang. Wajib bahasa Arab. Bahasa kita mesti. Makan banyak mesti kenyang. Tak mungkin tak kenyang. Makan banyak mustahil tak kenyang. Tak terima kata tak kenyang. Mesti kenyang. Mesti. Mesti. Allah. Kan Tuhan buat kenyang kan? Tuhan buat kenyang tu hukum syarak. Jangan duk tukar bimbo gitu tu hukum syarak. Dah tadi kata mesti kenyang, itu hukum adah. Hak sama-sama dia gitu. Makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang. Takut nak kata wajib gitu. Takut apanya? Kan Tuhan buat kenyang kan? Tu hukum syarak. Atau pegangan kita. Hak Tuhan letak dah, kita kena pegang gitu kan? Yang we bekas, kenyang ke lapar ke Allah. Tu hukum syarak. Itu tetap dah orang berimannya. Tapi kalau ikut hukum adah, wajib kenyang, mesti kenyang. Kalau makan banyak lapar, mustahil. Mustahil mana? Mustahil pada adah. Kena faham gitu. Ni kena ngaji hukum syarak, hukum akal, hukum adah ni. Tak nak beza. Kau cakap hukum adah je. Pisau tajam wajib putus. Api kuat wajib hangus. Wajib kan yang memutuskan tu Allah buat. Yang hangus tu Allah tu hukum syarak pegangan.
Tak kata pisah tajam mesti kenyang, mesti putus. Nenek tak terima kata tak putus. Tu hukum adah. Atau panggil percakapan adah, orang panggil. Kita cakap berpandukan kepada hak berlaku sama-sama. Tapi pegangan kitanya hak berlaku semua perbuatan Allah. Itu hukum syarak. Ni dalam ilmu tauhid lah duduk cerita hukum adah ni. Sebab syarak ni dan ni hak ba'adah ni semua pembicaraan hak biasa-biasa hak adah. Bukan kata cakapan kita. Dalam kitab-kitab pun adah juga dia orang harinya. Hukum adah belaka dalam kitab-kitab pun. Air yang menyucikan najis. Air ni. Ada air suci najis tu. Air bekas. Dah. Adah dia gitulah. Gimana? Kita pergi pula bak air musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari. Matahari dia bekas. Adah dia. Panas tu matahari yang memanaskan. Tu dipanggil air musyammas. Air yang dipanaskan oleh matahari. Adakah matahari bekas? Dah. Tu adah dia gitulah. Pegangnya tetap dah segala yang berlaku tu perbuatan Allah. Maknanya sandar kepada adah, sandar pada asbab zahir, itu bukan kata cakapan harian kita. Dan kitab-kitab pun samalah. Dalam ayat Quran pun ada, dalam hadis Nabi pun ada. Sebab itulah kalau sandar kepada adah, sandar pada asbab zahir, tiba-tiba dihukumkan kafir, waktu memang jahil sangatlah. Memang jahil sangat. Bukan jahil sikit-sikit. Memang tak mengaji. Memang tak mengaji. Membaca sendiri. Memang salah sangat. Tambahan pula mengkafirkan orang yang tidak kafir. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir itu bidah balik ke dia. Jangan. Orang cakap adah, cakap asbab zuhir, bukan kafir. Kita makan ubat. Contohnya makan ubat darah tinggi. Makan ubat kecil manis. Kalau makan ikut di menjadual, mesti stabil darah. Mesti stabil kecil manis. Mesti. Wajib adah. Wajib adah. Adapun pegangan, obat tak boleh bekas. Stabil darah tinggi, stabil kecil manis, Allah yang buat. Itu akidah, hukum syarak. Itu tak gerak doktornya. Ni orang cakap kok hukum adah, ikut asbab zuhir. Ni cakap obat siap, ibu kafir lalu kau orang. Macam doktor cakap tu adah lah. Sebab adah dia dah sama-sama dah pesakit dia. Kalau makan obat mengikut dia punya sukatan dia, mengikut dia punya masa yang dia beri tu berapa kali. Maknanya mesti penyakit awak ni stabil. Mesti kok mana tu? Mesti kok hukum adah. Sebab hak berlaku sama-sama pesakit dia, kalau ikut peraturan seumpama tu memang stabil sama. Wajib stabil. Mesti stabil. Wajib kok mana? Kok adah. Hak biasa-biasa berlaku gitu. Faham tak? Ini kena faham molek sini ni. Banyak tempat kita memang banyak esen tu. Cakap asbab habis. Dia bubuh lalu dah kafir, tak ada Tuhan ni. Tak boleh cakap sikit walah. Itu cakapan harian kita gitu nah. Cakapan harian. Nasi, air, gitulah. Api, kita kata elektrik, gitulah. Cakapan harian. Cakap sandar kepada adah, sandar kepada asbab zahir. Angin kuat, mestilah terbang habis. Contohnya. Dia memang sok model gitu. Kalau kipas kita pasang kuat, kalau ketah memang terbang. Perjalanan habis ni. Sebab apa? Dah kipas kuat, mestilah terabur gitu. Mesti ni kok mana kok dah. Sama-sama dah gitu.
Itu hukum adah. Jadi cakapan adah. Cakapan sandar kepada asbab zahir. Allah ni cakap ni ini sebelum sebut sebelum ni lah. Tu bukan hak adah. Itu hanya cakap asbab je. Kebetulan jumpa. Kebetulan siap lalu. Muni salah tak ada pegangan ni. Kebetulan kat mana? Jumpa sini Allah yang buat. Bukan kebetulan. Cakap kebetulan pun tak boleh. Tu memang berat sangat tu. Itu berat tak berat. Apa orang ngaji ni? Orang dengar ni. Dengar ngaji dengan guru yang tidak berguru. Ni pun orang nolak. Kan? Kebetulan jumpa. Kebetulan. Tak payah pergi rumah. Jumpa dah sini. Ingatkan nak pergi rumah. Dan ni kebetulan jumpa dah ni. Biasa nak beri surat tu lah. Surat apa? Surat samang. Surat samang. Ngelang tu lah. Ngelang orang kata. Nak pergi rumah dah jumpa dah. Kebetulan. Mana berlaku kebetulan? Kita pergi situ, dia mari situ, semua Allah buat. Mana ada kebetulan? Cakap kebetulan tu kok zahir, dak rancang, dak janji. Tiba-tiba jumpa, tu dipanggil kebetulan. Memanglah hak berlaku tu Tuhan buat belaka. Cakap kebetulan dia bubuh. Mung ni tak ada Tuhan, syirik mung ni. Kebetulan ni. Tuhan buat belaka. Ada waira ngelang hukumnya haram. Ada haram. Dia kata jadi macam yalah dak salang kalau dak ada dalang tu. Waktu dia kata ada orang salang bubuh kertas tisu. Takkan tuan dia dak beza kertas tisu dengan kertas duit. Dia kata buat jamuan ngelang tu hukumnya haram. Sebab yalah orang ni terpaksa kena beri duit. Kena bayar. Gitu kan? Sebab dia ada tulis lain tu. Dia tulis perkahwinan. Kesyukuran. Dah. Kalau perkahwinan tu nak duit. Tak tahu lah ni. Tak tahu lah. Lepas tu kalau kesyukuran maknanya tak beri duit. Hak kesyukuran ni bagus ni syukur. Hak perkahwinan ni tak syukur. Dah tu kesyukuran, tu perkahwinan. Hak perkahwinan tu tak syukur tu. Hak ni syukur. Dia kata wa arwah dia kata. Wa arwah. Gitu dah kadang guna wa arwah dia kata. Tapi dia tulis dekat tu kesyukuran. Gimana? Kalau hak perkahwinan tu dia kata siapa peringkat duduk bincang nak boleh untung banyak mana ni, sebab kita panggil berapa orang ni nanti boleh berapa buat bajet, seorang beri berapa gitu ke? Saya tak apa nak ambil duit dah poket orang dah dah, dia tak mahu duit. Nak ambil pada poket nak beri duit, jangan tak payah duit, tak payah duit. Saya tak apa. Tak apa. Orang tak mahu ambil duit. Lepas tu dia kata kena pula 4-5 tepak sehari. RM10, RM5. Orang madu nak wila ni RM5 dia kata. RM10. Haram tu dia kata. Jangan buat mudah-mudah hukum. Nak buat haram-haram tu. Dia kata memaksa. Tak ada memaksanya. Kan ada tunggu muka pintu. Pegang dia. Dia tak beri duit Pegang. Gitu. Kerana dia salam dia tarik, tak ada. Gi je disuruh ada pengawal dia. Pegang. Dia tak payah. Gitu. Daknya dia kerut, tak ada dia tengok je lah. Nak ada orang kawan tu baru siapa tak makan lagi nya. Dia ingat kawan tu nak balik dah. Tapi dia kata memaksa. Tak dah. Memaksa ke? Dia kita dulu orang tolong menolong dengan beri bahan, beri nyo, beri beras, beri jam hari tu.
Kadang-kadang dia dengan tenaga ni. Tenaga tu sehari 2 hari dah duduk penat tu. Orang sekarang ni masing-masing nak beri tenaga gitu, orang sibuk jadi orang beri duit gitu je lah sekarang ni. Tu atas budi bicara je lah. Turun ni. Tapi kalau tulis kesyukuran lagi molek. Tulis perkahwinan pun janganlah kita kata haram. Jangan mudah-mudah gitu. Kesyukuran ambil juga. Bagaimana pula tu? Kesyukuran ambil dah. Ya. Dah beri dia ambil lah. Tak usah beri lah. Dia tulis dah kesyukuran. Tak usah beri lah. Tapi ada negeri. Orang royak lah. Dia tulis. Ada negeri dia tulis. Pernah dibalas. Nampak tak? Dia tulis. Orang tu beri berapa? Lain kali orang tu jamu dia balas. Ya tak? Ada kata gitu tak? Mana? Tapi mungkinlah kadang-kadang yalah. Dah beri duit RM10. Sebab RM10 duit lain, RM5 duit lain, RM5 duit plastik pun. Dia boleh rasa RM5 tu. Kalau RM10 rasa lain, RM5 rasa lain. Apa lain ni tak lebih dah RM5? RM5 jauh beri dah. Dia kata bayar, dia kata tak bayar. Kalau bayar ni dia kena ada meseng tu. Makan nambah kedok, ambil lauk apa? Air berapa gelas? Tak. RM5. Itu bayar tu dah. Tak ada. Makan banyak bawa dengan anak-anak tak RM50. Tu bayar ni dok ni. Ini apa panggil apa? Hadiah. Tapi hadiah tu nampak macam separuh tu macam terpaksa. Dah. Ada tak buah terpaksa tu? Ada buah terpaksa tu. Kan? Mana? Seeloknya atas masing-masing lah. Kita salah kitanya kerana kita ni nak buat lebih daripada kemampuan kita, nak tiru orang. Itu masalah kitanya. Punca di situ. Dah anak kita orang belajar tinggi, berkahwin pula dengan orang hok berpangkat. Dah lah kita tak mampu buat cara kita sudah lah. Kata dia orang kan, kata ke besang kita kan. Dah tak ada, kita tak mampu. Buat kodoh-kodoh lah. Ni nak buat secara di luar kemampuan. Ni jadi masalah ni. Buat kodoh kita je. Saya tiru orang. Tengok orang sebelah hari tu buat jamu. Tu dia orang ada duit. Tak ada buat kodoh kita. Kena. Kadang-kadang kita sendirilah yang jadi buat menyusahkan diri kita. Buat kodoh-kodoh, buat macam tadi lah, macam tak arwah tu lagi baik dia gitu. Tapi kalau nak buat cara perkahwinan, patut orang hadiah, tak apa. Ni kadang-kadang hak tukang tunggu pitu sampai galah beg. Allah lah. Galah beg. Sebab kalau budak poket baju Melayu, dia penuh. Bila penuh ni, pergi masuk dalam sipang, lepas 2-3 orang. Kegana? Dia sungguh dia galah beg penuh. Allah. Budak beg. Galah beg. Teranun ni. Kat sini warna. Teranun ni. Galah beg. Kalau kata mana molek, molek lah kita buat kesyukuran. Tapi kalau kata ngel lah ambil duit, kita nak buat hukum haram, berlalu sikit. Jangan cepat sangat. Jangan cepat nak menghukum. Dulu orang menghukum haram, jamuan ambil sendiri. Dulu timbul gitu. Jamuan ambil sendiri, layang diri, tu haram. Sebab apa? Sebab ambil sendiri ni hotel yang buat.
hotel, kita nak makan, kita ambil sendiri. Bila hotel yang buat, mesti Yahudi. Bila Yahudi buat, haram kita ikut. Mudah buat sipir. Mudah buat sipir. Sekarang ni layang diri, pesen hotel. Hotel ambil mana? Yahudi. Ikut Yahudi haram lah. Maka haram layang diri. Dia tu tuan rumah kena hidang. Sedap juga. Yelah, nak kata haram-haram jangan. Tapi kalau alasan kata dah tuan rumah yang jemput kan. Tuan rumah jemput, kita bukan nak pergi dia jemput. Maka tuan rumah lah yang bubuh. Ni dia jemput kita main. Sila. Lepas tu ambil sendiri. Awak jemput saya. Ambil dia berapa pula awak yang bubuh. Gimana? Dan sekarang ni kita datang dia jemput. Kita tetamu yang dijemput. Kita sebagai tetamu siapa? Lepas tu suruh ambil sendiri. Jemput tu lah hubuh. Nasi hubuh lauk, hubuh air. Hidang. Ke mana? Tu atas. Tolak ansur sama-sama lah. Yelah nak suruh hidang ni perlu kaki tangan yang ramah. Bila kaki tangan yang ramah ni lagi payah kita nak jaga. Laki puang. Kita tengok kapung-kapung tu kan dihidang tu bolong laki puang ni. Bising bangun kali, sini tak ada. Oh, mai kau ni. Jadi dia jadi macam apa ke? Kelang kabut. Jenis hidang saya pernah pergi mana ada kapung dia buat hidang. Allahu hara. Ada ni. Kemudian pula kadang-kadang hidang ni dia jadi macam lauk. Orang kosek dah, lepas tu nanti lauk yang sama ke macam mana? Kemudian pula kita kalau mari seorang ni tak cukup tak cukup satu hidangan. Orang tu mari sekeluarga, dia tu mari sekeluarga. Dia ada pasangan dia dah, grup dia dah. Kita pak mari seorang tunggu juga. Jadi kalau ambil sendiri kita bebas. Nak ambil banyak mana. Kalau kenyang dah makan bubur je. Jadi ada masalah tu kita lebih suka gitu. Itu atas masing-masing lah. Tapi jangan cepat menghukum haram. Jangan cepat. Sebab hukum akan ni kena cermat. Dia kita balik pada hukum adah. Kita je tu hukum adah tadi tu. Lepas tu cerita bab kebetulan. Hanya cakap kebetulan pun tak boleh. Jadi dia dari segi adah, mana kalau kata wajib adah, kita letak keputusan kata wajib kenyang ke, wajib putus ke, nilai kau adah. Hak biasa-biasa. Dan kita Al-Misbahul Munir, tidak makan mustahil kenyang, mustahil ada. Makan sedikit harus kenyang, harus. Sebab kalau kita katalah ambil sikit, ambil sedikit, terkadang cukup, terkadang kena tambah. Jadi bila makan sedikit harus kenyang. Sebab apa? Sebab adahnya kadang-kadang kenyang, kadang-kadang tak kenyang lagi, kena tambah lagi. Tapi kalau banyak 2 pinggang, wajib kenyang. Itu hukum adah. Hukum syarak pegangan kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia adah ni benda yang berlaku berulang-ulang. Tapi kadang-kadang buat sekali pun dia panggil adah dah. Ini contoh-contoh bab lain. Kita maklum kan? Kita maklum selepas daripada 15 Syakban kita tidak boleh puasa sunat. Kita tidak boleh puasa sunat. Melainkan puasa sunat yang kita beradah. Hak kita beradah dah puasa sunat tu, barulah boleh lepas dari 15 Syakban. Dia beradah ni walaupun baru minggu sebelum tu je baru test sekali. Dia panggil beradah dah. Itu bab hak pekoh tu.
Dia biasa hukum adah ni benda yang berulang. Kalau sekali gitu sekali dia tak anggap adah lagi. Tapi kalau kata hak puasa sunat lepas daripada 15 Syaban tu haram, melainkan puasa sunat yang sudah beradah ni, bukan beradah ni semua bertahun-tahun, bukan. Maknanya kita kata hari Isnin sebelum tu baru sekali puasa Isnin ni. Hari Khamis baru sekali je terang puasa Khamisnya. Hari Isnin lepas 15 tu, hari Khamis lepas 15 boleh dah puasa. Orang dipanggil adah dah, walaupun kita kata baru test sekali barunya. Baru sekali tu baru jadi puasa Isnin. Tapi masa puasa Isnin tu kita kata baru 10 Syaban. Jadi 17 Syaban tu Isnin dah pulaknya. Boleh puasa dah 17 tu. Sebab puasa dah sebelum tu. Dipanggil adah dah. Ada. Sekali baru. Minggu sebelum je baru puasa Isninnya. Minggu sebelum baru sekali puasa Khamis. Dipanggil adah. Tapi kalau kita hukum adah ni, sekali kita tak panggil adah. Dia berulang. Baru panggil adah. Kalau sekali-sekala tu panggil haruh barunya. Haruh adah. Dia tak panggil hak tu. Ni sebab baru sekali. Mana? Kadang-kadang gitu, kadang-kadang gini. Dia nak jadi adah, wajib adah, mustahil adah. Hak berulang gitu. Kalau makan banyak, wajib kenyang. Sama-sama dah gitu. Kalau tak makan, mustahil kenyang. Memanglah sama-sama gitu. Tak makan, memanglah lapar. Mustahil kenyang, wajib lapar. Itu panggil hukum adah. Jadi, hukum adah macam hukum akal juga ada 3. Wajib adah, harus adah, mustahil adah dan harus adah. Tapi dalam kitab kita dah hari lah. Dalam kitab kita hari 2 je. Hukum syarak pun hari 1 je, wajib pada syarak. Hukum akal je hari 3, wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. Kemudian wajib pula atas mukallaf sebagai wujud aini mengetahuikan dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib, daripada sifat yang wajib bagi Allah, dan yang mustahil, sifat yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz, yang harus bagi Allah. Wajib mengetahui dalil supaya tiada jadi muqallid, iaitu muqallid ni orang yang jazam akidah dia kejat, pegang Tuhan ada kejat, pegang Tuhan kuasa kejat, tetapi dengan perkataan orang lain. Orang lain tak kira siapa pun, orang lain ni mak ayah kita ke, orang lain orang ngajar ke, hanya bergantung pada percakapan orang lain je, dengan ketiadaan mengetahui dalil. Kita pegang Tuhan ada, Tuhan kuasa melalui perkataan orang lain juga, mak ayah kita yang ajar kita, guru yang ajar kita. Tetapi kita ada dalil kita sendiri. Kita nak berpegang satu-satu pegangan, kita dengan perkataan orang lain juga, orang ajar kita. Tapi kita ada dalil. Ni tak ni, semata-mata orang tu ajar. Kemudian kita pegang Tuhan ada kerana dia kata ada. Lepas tu dalil dah nak pegang Tuhan ada tu pakai orang ajar, pakai turut dia. Tu dia panggil muqallid. Orang turut orang dalam bab pegangan tanpa ada dalil sendiri. Kemudian apa hukum orang muqallid ni? Dan telah bersalahan-salahan ulama pada kufur muqallid itu dan ketiadaan kufur. Khilaf ulama pula. Pegang kejap dah tapi tak ada dalil. Kafir ke ataupun tiada kafir. Kafir ni imamnya tidak sah lagi ataupun imam dia sah dah. Dia tidak kafir tetapi berdosa. Ni ada dua pandangan ulama pula. Pandangan muktamad, imam dia sah tetapi berdosa kerana tidak ada dalil. Wallahu a'lam.